Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi kita dalam bab 7 graf gerakan Matematik Tingkatan 4 KSSM. Baik, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Fazlun untuk mendapatkan video-video yang lain. Baik, kita lihat imbas semula apa yang telah pun pelajar pelajari sebelum ini berkaitan dengan laju. Laju ialah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Dan kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Perhatikan graf jarak masa berikut. Paksi mencancang mewakili jarak yang dilalui, manakala paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Dan kadar perubahan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Baik, perhatikan segitiga ini. Ianya merujuk kepada formula jarak bersamaan dengan laju darab masa. Dan laju adalah bersamaan dengan jarak dibahagi masa. Seterusnya, masa adalah bersamaan dengan jarak dibahagi laju. Baik, kita lihat standard pembelajaran 7.1.1. Melukis graf jarak masa. Baik, berikut adalah merupakan strategi melukis graf jarak masa. Langkah yang pertama, pilih skala yang sesuai. Yang kedua, plot titik-titik dan sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris. Baik, perhatikan contoh 1. Encik Selva memandu kereta dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Perjalanan diambil sejauh 240 km dan beliau telah memandu selama 3 jam untuk sampai ke rumahnya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Baik, pelajar perhatikan contoh 1 ini. Tidak ada sebarang penggantian nilai diberi dalam soalan. Dan untuk itu, pelajar perlu membuat penggantian nilai sendiri, iaitu cikgu tunjukkan di sini sekiranya T sifar, nilai S-nya sifar. Dan penggantian nilai ditunjukkan seperti berikut. Baik, bila T1 nilai S 80, T2 S 160 dan T3 S 240. Selepas kita mendapat beberapa penggantian nilai, langkah pertama, pelajar perlu memilih skala yang sesuai untuk melukis graf. Baik, di sini cikgu tunjukkan, cikgu telah pun memilih beberapa skala yang mewakili paksi jarak dan masa. Langkah kedua, seterusnya plotkan titik-titik berdasarkan nilai yang diperolehi dan kita sambung titik-titik tersebut dengan menggunakan pembaris. Baik, jadi pelajar perhatikan kita telah pun melukis graf jarak masa. Perhatikan contoh 2. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Ali untuk berjalan dari rumah ke sekolahnya sejauh 300 meter. Baik, lukis satu graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberi. Baik, jadi di sini pelajar perlu memilih skala yang sesuai dan kemudian kita plotkan titik-titik pada kertas graf dan sambungkan ke semua titik dengan menggunakan pembaris. Baik, perhatikan contoh 3. Pergerakan suatu zarah bagi tempoh masa tertentu digambarkan oleh persamaan S sama dengan 8T tambah 5 dengan keadaan S ialah jarak dalam sentimeter
dan T ialah masa dalam saat. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili gerakan zarah tersebut untuk tempoh 5 saat. Perhatikan contoh 3 ini. Tidak ada sebarang penggantian nilai dan untuk itu pelajar perlu membuat beberapa penggantian nilai. Baik, lihat di sini. Cikgu akan gantikan apabila T-nya sifar, nilai S-nya 5. Bila T-nya 5, nilai S-nya 45. Dan seterusnya kita akan melukis graf jarak masa seperti berikut. Baik, perhatikan standard pembelajaran 7.1.2. Mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Lihat contoh 4. Pada pukul 1.30 petang, Sam berbasikal dari rumah ke rumah sepupunya dan berada di sana selama 30 minit. Kemudian, beliau meneruskan perjalanannya ke rumah kakaknya dan berada di sana selama 1 jam. Selepas itu, Sam berbasikal selama 1 jam untuk balik ke rumahnya. Baik, perhatikan di sini perjalanan Sam dari rumahnya ke rumah sepupunya mengambil masa 30 minit. Manakala perjalanan dari rumah sepupunya ke rumah kakaknya juga mengambil masa 30 minit. Baik, pergerakan Sam berbasikal ini boleh ditunjukkan dalam graf jarak masa seperti berikut, iaitu lokasi A sebagai rumah Sam, lokasi B sebagai rumah sepupunya dan lokasi D sebagai rumah kakaknya. Dan kemudian Sam meneruskan perjalanan balik ke rumahnya sendiri. Baik, soalannya. Hitung laju semua perjalanan Sam. Perjalanan dari A ke B merujuk kepada kecerunan positif. Begitu juga perjalanan dari C ke D juga merujuk kepada kecerunan positif. Okey, baik. Jadi di sini kita akan mula membuat pengiraan laju AB, iaitu laju adalah bersamaan dengan jarak dibahagi masa. Dan perhatikan di sini, jarak A ke B adalah sejauh 10 km dan masa yang diambil oleh Sam untuk berbasikal adalah selama 30 minit. Baik, pelajar perhatikan paksi mengufuk iaitu paksi masa merujuk kepada unit jam. Sedangkan pengiraan ini adalah dalam masa 30 minit. Maka pengiraan lajunya adalah seperti berikut. 10 km dibahagi 30/60 kerana kita menukar daripada minit kepada jam. Maka jawapannya adalah 20 km per jam. Seterusnya, pengiraan laju bagi CD, iaitu jarak dibahagi masa. Baik, di sini jaraknya adalah sejauh 6 km dan masa yang diambil adalah 30 minit. Dan laju C ke D adalah 12 km per jam. Baik, untuk itu, semasa keadaan pegun di BC dan DE, kecerunannya adalah sifar kerana tidak ada perubahan jarak. Baik, seterusnya, kita perlu lihat pergerakan Sam dari E ke F merujuk kepada kecerunan negatif. Kerana kelajuan negatif ini menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah
bertentangan. Baik, pengiraan laju bagi EF adalah bersamaan jarak dibahagi masa. Baik, jarak di sini kita boleh perhatikan sejauh 16 km dan masa yang diambil oleh Sam untuk berbasikal adalah 1 jam. Dan pengiraannya adalah seperti berikut. Negatif kerana ianya bertentangan arah atau balik semula ke tempat asal 16 km per 1 jam. Baik, jadi di sini kita boleh buat pengiraan dapat negatif 16 km per jam atau sama juga dengan 16 km per jam. Baik, pelajar perhatikan di sini secara rumusan. Bagi sesuatu graf jarak masa, kecerunan merujuk kepada laju dan kecerunan ini boleh dikira melalui perubahan jarak dibahagi perubahan masa. Baik, kita lihat pergerakan bagi sesuatu objek sejauh S meter dalam tempoh T saat seperti ditunjukkan dalam graf jarak masa berikut. Baik, OA merujuk kepada kecerunan positif kerana gerakannya adalah dengan laju seragam. Perhatikan AB. Sewaktu berada di kedudukan AB, kecerunan sifar kerana tidak ada perubahan jarak. Bermaksud, gerakan terhenti untuk sesuatu tempoh masa. Manakala BC merujuk kepada kecerunan positif dan gerakan diteruskan sehingga C. Perhatikan pergerakan objek dalam graf jarak masa yang berikut. Baik, O, P, daripada P ke Q dan Q ke R adalah merupakan gerakan sejauh 2S meter pergi dan balik dalam tempoh T saat. Baik, perhatikan OP. Ianya merujuk kepada kecerunan positif iaitu gerakan sejauh S meter dalam tempoh T1 saat. PQ adalah kecerunan sifar iaitu tidak ada perubahan jarak iaitu cikgu boleh gunakan istilah pegun untuk tempoh masa T2 tolak T1 saat dan juga kecerunan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Baik, pelajar perhatikan contoh 5. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan suatu kereta dan sebuah bas persiaran. Graf OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Dan di sini cikgu boleh gambarkan seperti berikut. Pergerakan kereta adalah garisan yang berwarna merah jambu, manakala gerakan bas adalah garisan berwarna hijau. Baik, penyelesaiannya kita perlu tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Di sini, untuk mengira laju kereta, gunakan formula beza jarak yang dilalui dibahagi beza masa yang sepadan. Dan pengiraannya adalah seperti berikut, iaitu 150 tolak sifar dibahagi 2 tolak sifar. Baik, iaitu 75 km per jam. Perhatikan pula pengiraan laju bas, iaitu bersamaan dengan beza jarak yang dilalui dibahagi beza masa yang sepadan.
Dan di sini adalah bersamaan dengan sifar, iaitu sifar tolak 150 dibahagi dengan 3 tolak sifar. Okey, baik. Jadi di sini kita akan dapat negatif 50 km per jam dan tanda negatif bermakna arah gerakan bas persiaran bertentangan dengan arah gerakan kereta. Dan kita juga boleh tuliskan seperti berikut. 50 km sejam. Untuk pengiraan beza laju bagi kedua-dua kenderaan, maka kita perlu tolakkan laju kereta dan laju bas. Dan jawapan akhir kamu sepatutnya akan dapat 25 km per jam. Baik, kita teruskan dengan contoh ke-6. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumah ke pejabat pos. Baik, soalannya. Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Jumlah jarak perjalanannya adalah 2 km pergi dan 2 km balik. Maka jumlah jaraknya adalah sebanyak 4 km. Baik, soalan bahagian kedua. Tentukan nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Baik, di sini kalau diperhatikan ianya merujuk kepada permulaan perjalanan, iaitu kita rujuk kepada formula masa sama dengan jarak dibahagi laju. Jaraknya adalah 2 km dan lajunya 8 km sejam. Dan pengiraannya adalah 0.25 jam atau bersamaan 15 minit. Maka di sini nilai T adalah bersamaan dengan 0.935 jam. Soalan B. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Baik, ia akan merujuk kepada bahagian yang cikgu tandakan dengan warna kuning di sini. Untuk menghuraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya, perlu ada pengiraan berkaitan dengan kadar perubahan jarak ataupun laju. Yang ini kita boleh mengira laju melalui jarak yang dilalui iaitu 0.2 km dan dibahagikan masanya. Dan di sini perhatikan waktu yang diberi dalam sistem 24 jam pada paksi mengufuk adalah merujuk kepada minit. Maka dengan itu kita perlu bahagikan dengan 60. Ya, kerana 1 minit adalah bersamaan dengan 1/60 jam. Seterusnya, pengiraan kita boleh laksanakan dan kita akan dapat negatif 6 km per jam menunjukkan arah yang bertentangan dan ianya bersamaan dengan 6 km per jam. Maka, untuk menghuraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya, Sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Baik, perhatikan di sini, sesuatu objek boleh bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan dan untuk itu laju purata digunakan.
Laju purata adalah bersamaan dengan jumlah jarak yang dilalui dibahagi jumlah masa yang diambil. Baik, perhatikan contoh ke-6. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak dan masa larian Suzy dari rumahnya ke taman permainan dan balik ke rumahnya semula. Baik, perhatikan graf jarak masa ini. Kedudukan awal iaitu Suzy berada di rumahnya adalah pada kedudukan ini. Dan kemudian Suzy berlari sampai ke taman permainan di sini dan kembali semula ke rumahnya. Baik, perhatikan soalan A. Hitung beza laju larian Suzy dari rumah ke taman permainan dan dari taman permainan ke rumahnya dalam kilometer per jam. Pelajar perhatikan pada graf jarak masa. Dipaksi mengufuk, masa dicatatkan dalam unit minit. Sedangkan soalan minta pelajar mengira dalam unit kilometer per jam. Untuk itu, kita perlu berhati-hati semasa membuat pengiraan. Baik, pelajar perhatikan di sini, untuk mengira beza laju larian Suzy, kita perlu mengira terlebih dahulu laju Suzy dari rumah ke taman permainan. Maka pengiraannya adalah merujuk kepada kawasan yang berlorek. Maka lajunya adalah bersamaan dengan 2 km dibahagi dengan 20 dibahagi 60 jam. Dan lajunya adalah 6 km per jam. Seterusnya, pelajar perlu mengira laju larian Suzy dari taman permainan ke rumahnya. Baik, dari taman permainan ke rumahnya, pengiraan laju merujuk kepada kawasan yang berlorek dan pengiraan laju adalah bersamaan dengan 2 km dibahagi dengan 30 minit dibahagi 60, jadi ditukar kepada jam. Dan pengiraannya adalah seperti berikut, iaitu 4 km per jam. Baik, perhatikan untuk mengira beza laju larian Suzy. Baik, sebentar tadi kita telah pun mengira laju larian Suzy dari rumah ke taman permainan iaitu 6 km per jam. Dan larian Suzy dari taman permainan ke rumah, lajunya adalah 4 km per jam. Maka beza laju adalah bersamaan 6 km per jam tolak 4 km per jam bersamaan 2 km per jam. Baik, soalan B. Hitung laju purata keseluruhan larian Suzy dalam kilometer per jam. Untuk mengira laju purata, kita menggunakan formula jumlah jarak yang dilalui dibahagi jumlah masa yang diambil. Dan pengiraannya adalah seperti berikut. Laju purata bersamaan 4.8 km per jam. Baik, perhatikan soalan C. Huraikan gerakan Suzy untuk tempoh 50 minit. Di sini, kita boleh tuliskan jawapannya. Suzy berlari sejauh 4 km dengan laju purata 4.8 km sejam dalam masa 50 minit. Baik, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Fazlul untuk mendapatkan notifikasi video-video yang lain. Jumpa lagi pelajar-pelajar. Bye. Assalamualaikum.